memenuhi ruang hak kosong ni untuk sama-sama melihat sedikit sebanyak apa yang kita perlu lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan tak lama dah kita ni akan masuk ke bulan Rejab. Hari ini kita berada pada 21 Jamadil Akhir. Bagaimana kita seorang Islam apabila mari bulan Rejab, kita ingat akan peristiwa yang besar Isra' dan Mi'raj, bulan ibadah, bulan solat. Maka untuk itu kita sebagai orang Islam tidak lain dan tidak bukan kita kena memperkuatkan diri kita, memperteguhkan diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Dia. Antara ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah sembahyang. Di sana banyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang kita perlu lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi sembahyang merupakan tiang agama yang menjadi satu pembeza antara seorang Muslim dengan seorang yang kufur. Jadi tidak dapat tidak kita sebagai hamba Allah yang mahu menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui sembahyang kita kena membersihkan diri kita. Bersih sama ada dari sudut zahiriyah ataupun batiniyah. Zahir bersih daripada najis, sama ada kecil ataupun besar. Kita kena sucikan diri kita. Hak batin, kita kena sucikan niat kita. Kerana setiap amalan kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui niat. Termasuklah sembahyang. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Kita mari masjid ada niat kita. Kita pergi pasar ada niat kita. Kita pergi supermarket, kita pergi di mall, kita pergi di mana-mana ada niat kita. Kalau tak ada niat, itu orang gila. Tak? Sebab tu kita tengok orang yang tak ada akal, ataupun bahasa kitanya orang gila, dia akan pergi ke mana sahaja mengikut kehendak dia. Dia akan pergi. Kadang-kadang kita tengok tadi jumpa di gong, dodo ada batu buruk, dia jalan kaki, dodo ada ngecat, dodo ada bandar, kerana dia tidak ada niat. Dia pakai jalan ikut sedap kaki dia. Jadi kita orang segar ni
ada niat kita. Nak pergi restoran, kita ada niat kita. Nak pergi makan. Ataupun barangkali niat kita nak pergi jumpa kawan kita. Lama tak jumpa ni, PKP. Tak. Duduk dalam rumah bertahun-tahun. Contohnya, lama nak jumpa, nak pergi jumpa kawan. Semua kita ada niat. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, kena betul niat kita. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada ajsam, kepada tubuh badan kita. Kalau tak tengok tubuh badan kita besar ke, kuruh ke, katang ke, tak katang ke, perut bucik tak bucik ke, Allah Ta'ala tak tengok. Tak? Kalau ni kan orang nak katang belaka, pakat masuk gym. Tak? Nak katang juga. Tubuh katang, nampak ular dia dulu kali lari. Contohnya, ada setengah tu kita dah kata ke orang lah. Ada setengah lagu tu. Katang, dada, pondang. Ada setengah. Kita betul kita tengok dari sudut zahiriyah. Kita tengok tubuh dia, oh hebat dia ni. Tubuh lagu ni hebat. Ni dah orang cetok ni lagu ni. Kita kata ni dah orang ni lagu ni tiup rebah dah. Kita duk sembang. Sebab kita nilai yang kita ni zahiriyah. Kita tengok dari sudut zahir. Kita tak tengok dari sudut batiniyah. Jadi Allah la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat kepada tubuh badan. Tak tengok gemuk ke, kuruh ke, tinggi ke, rendah ke, katang ke tidak ke, hitam ke, cerah ke. Tak tengok. Nak ke cerah you bermakeup 3 inci. Dan ni banyak ni aku duk jual makeup. Apa ni? Macam-macam online ke apa ke. Nak ke cerah. Beli makeup. Tak salah nak beli. Belilah. Itu dia. Sebab kita ukur dari sudut zahir. Wala ila suwarikum, dan tidak tengok dari sudut rupa paras. Tak tengok. Comel ke tak comel, Tuhan tak tengok. Sebab comel uduh ni hak Tuhan buat. Dia nak tengok apa? Tak? Muka dia yang buat. Kita uduh ke, kita comel ke, tinggi ke rendah, tak ada nilai. Allah tak tengok tu, sebab dia yang buat. Macam kita lah kalau kita buat. Kita dah payah tengok dah. Kita tahu dah barangkali kita buat dah. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati kamu. Checkpointnya situ. Kita panggil orang yek. Bahasa kita ni orang yek lah. Jadi
Bila Allah Ta'ala melihat kepada hati, kita kena suci hati kita. Ini paling penting. Sebab itulah niat. Nak sembahyang tu kena pasang niat. Sahaja aku sembahyang fardu begiang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kadang-kadang setengah tu berapa kali takbir. Dia nak pasang ke niat. Tu berat juga tu. Berat tu. Kalau main takbir berpuluh-puluh kali, nak pasang ke niat. Jadi tak boleh. Kadang-kadang syaitan mengganggu kita. Waswas itu mari daripada syaitan. Jangan. Kadang-kadang tu kita kena lawan. Kecuali memang niat salah. Niat salah. Semayang zuhur ke niat asar tu. Nak beki semula niat. Tu tak apa. Kalau waswas itu jangan. Kerana iblis, syaitan. Kita kena lawan. Jangan ikut. Setengah kita ni jadi ikut. Ikut. Bila kita ikut jadi bunuh kita. Bunuh. Itu dia. Niat itu mesti betul kerana Allah Ta'ala. Kalau betul kita semayang kerana Allah, niat daripada awal tu kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan beri ganjaran mengikut kehendak dia. Banyak dah ustaz-ustaz kita sebut. Kita pun pernah sebut dah. Dalam tazkirah sebelum pada ni, bagaimana Allah Ta'ala nilai. Daripada rumah lagi Allah Ta'ala nilai kita. Allah Ta'ala nilai kita daripada rumah lagi. Bermula kita mandi, kita ambil wuduk di rumah, kita memakai pakaian, dia niat nak pergi masjid untuk solat berjemaah, untuk sembahyang. Kita naik kenderaan kita, jalan kaki ke, naik kenderaan ke, tak kira lah motor ke, basikal ke, kereta, mari ngelori barangkali. Semuanya Allah Ta'ala nilai. Semuanya Allah Ta'ala nilai. Allah Ta'ala nilai berlaku. Jangan kita duk berasa rugi nak sembahyang. Kan sembahyang kan jadi rugi. Aku nega ni orang mari ni. Kadang-kadang saya nak tutup. Setengahnya lah. Kan kalau aku tutup rugi ni. Contohnya hari Jumaat. Hari Jumaat. Ada setengah tak tutup. Terus menega. Dalam waktu yang mana Allah Ta'ala suruh berhenti dulu. Setengah tu terus saja. Maka itu tak kena. Jadi kita ni kena betul. Bila niat kita betul, kita mari sembahyang, Allah Ta'ala akan beri ganjaran. Daripada rumah kita mari jalan kaki, setiap langkah itu satu darjat Allah Ta'ala kakak. Dan Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Allah Ta'ala akan gugurkan. Kita ambil semayang tu pun Allah Ta'ala gugurkan dosa dah. Dengan apa yang kita buat. Mari ke masjid, Allah Ta'ala gugurkan lagi. Di samping akak darjat kita. Jadi kalau ada peluang, mari ke masjid, mari masjid. Tidak kira lah orang muda ke, orang tua ke. Orang muda lagi baik. Orang tua barang tak, memang sudah barang tentu dah baik dah.
Ada. Hak muda pun bagi masjid lagi baik. Qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hati dia terikat dengan masjid. Lelaki, anak muda, yang mana diri dia tu terikat dengan masjid. Nak mari masjid sama. Maka Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang besar, iaitu payung dia pada bajang mahsyar nanti. Itu dia. Jadi bila kita mari masjid, sampai masjid kita tunggu tu imam, tunggu azan, situ diberi ganjaran. Tunggu tu diberi ganjaran juga. Tunggu tu imam diberi juga ganjaran. Lepas tu sembahyang bersama dengan imam. Sembahyang berjemaah dengan imam, Allah Ta'ala beri ganjaran 27 kali ganda. Ini kita sebut sama. Mari ustaz mana pun sebut sama. Tak? 27 darjat. Salatul fardhi, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Kama qala Rasulullah. Solat berjamaah lebih afdal berbanding dengan sembahyang seorang diri. Ada. Sembahyang seorang diri. Ada. Bukan tak sah. Bukan Allah Ta'ala terima. Tapi darjat dia kurang. Sembahyang jemaah Allah Ta'ala angkat 27 darjat. 27 pangkat. Hai, kalaulah dapat nilai. Ada? Dapat nilai. Mari jemaah ni dapat 27 ringgit. Sudahlah. 27 ringgit sehari. Sekali Jumaat, semari sembahyang. Ibaratullah, barang tentu rasanya penuh masjid. Ada? Boleh 27 riyal. Molek juga kalau kita buat sekali. Ada? Buat sekali. Siapa mari sembahyang berjemaah, kita beri 27 ringgit. Ada? Kalau buat gitu, barangkali penuh lapas tanah. Ada? Mari zuhur penuh, mari asar penuh, mari isyak penuh, garik kau penuh, subuh penuh juga. Itu dia. Sebab kita dapat ganjaran, kita dapat pegang ganjaran tu. Kita beri duit. Tapi hak Allah, hak Rasulullah sebut dalam hadis tadi, dah nampak. Tak. Kita dah nampak lah 27 darjat tu. Sebab tu kadang-kadang kita buat ala-bela. Tak. Rasa rajin mari, rasa malas tak mari. Banyak tak mari pada mari. Tak. Itu dia. Jadi kita sembahyang 27 darjat Allah Ta'ala beri. Orang yang boleh pakat tu, kalau boleh nak pakat kau banyak. No. Kalau boleh hak akhir sekali tu dia nak. Naik pakat. Orang kerja naik pakat. Naik gerik. Nak naik sama gerik. No. Rebuk. Catah sama sendiri sebab nak naik gerik. Tak? Aku puduh ke memu putus aku. Sebab berebut ni jawatan. Nak naik gerik. Sebab nampak dah bila naik gerik, ada imbu hamsa dapat. Maka hal ni pun, kalau boleh kita pakai berebut juga. Nak berjemaah. Ada. Macam soh depan juga. Berebut. Ada. Kalau lah orang tahu kelebihan dia, la atau wala habwa, wala dia akan mari walaupun merangkak.
kelebihan soh depan. Ya. Ini semua kita tahu. Ya. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang apabila dia melakukan kerja, sama ada sembahyang, kita sebut dah tadi ibadat antara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sembahyang. Ya. Yang utama semua syarat dia bersih seperti zahir dan batin. Barulah kita sembahyang 2 rakaat, 3 rakaat, 10 rakaat sekalipun, kita dengan niat yang betul kerana Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat ganjaran. Dapat pahala daripada Allah. Tidak ada nilai yang paling besar melainkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebagai Tuhan kita, yang mencipta kita, yang buat kita, yang beri rezeki kepada kita, yang memberi pinjam kepada kita udara untuk kita bernapas sehari-hari. Daripada kecil sampai ke sekarang. Sehinggalah kita mati. Allah Ta'ala beri pinjam. Tanpa Allah Ta'ala minta sedikit bayar orang pun tak ada. Kalau api elektrik, air mari bil bulan-bulan. Kalau Allah Ta'ala buat mari bil juga, kita seduk udara dia ni, tak terbayar dah kita. Bil bulan-bulan mari pun kita dok cakap nak sungguh no, warna mahal ngak ni. Jahat aku kacang. Tak. Warna air ni. Parok ngak ni, satu ni. Lagu mana ni? Tak. Bising bangga dah. Warna air tak ada ni, bising juga. Tak. Kalau udara tak ada, kita nak bising mana? Tak ada udara. Kita tak boleh nak napah. Oksigen dah masuk. Ini hak berlaku. Sahabat-sahabat kita yang kena nyakit hak ni, hak yang kita sama-sama hadapi sekarang ni, COVID sebagai contoh. Tak? Bila kena, nak napah tak boleh. Tak? Tak boleh. Oksigen dah masuk dan sebagainya. Terpaksa ditidurkan. Dan ada setengahnya panjang umur dan setengahnya kembali ke rahmatullah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tapi itulah hakikatnya bahawa kita ni Allah Ta'ala beri free. Oksigen. Semua itu nikmat yang Allah Ta'ala beri. Tapi kalau kita nak nilai, la tuhsuha. Tak boleh nak nilai. Tak boleh nak itu. Nikmat Allah Ta'ala beri pada kita, nikmat sehat, nikmat boleh jalan, nikmat boleh sujud. Nikmat lah ke? Boleh sujud. Boleh duduk 2 sujud, nikmat juga. Ramai orang tak boleh duduk 2 sujud. Dan macam-macam lagi. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan ini kita guna sebaik mungkin. Termasuklah kita melakukan ibadah solat. Jadi untuk nak menjamin kita ini dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena suci hati kita. Kita kena menyucikan diri kita daripada dosa. Dengan erti kata yang lain, niat kita kena ikhlas dan kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ikhlas dah bagus, alhamdulillah. Ada. Tapi dosa buat juga. Ada. Mayang bagus dah. Ikhlas dah.
Tapi dosa tak tinggal, tak jadi juga. Ni kita nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Banyak ibadat kita lakukan, antara lain sembahyang, antara lain haji, umrah, berzikir, baca Quran. Apa ni kita panggil ni? Infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Ada satu lagi yang kita kena ingat, iaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Zikir bagus dah 100 kali sehari contohnya. Zikir bagus dah, sembahyang bagus dah. Tapi dosa kita tak tinggal. Itu tak boleh juga. Nak menjadikan diri kita sebagai hamba yang dekat pada Allah, istighfar itu satu perkara yang wajib bagi kita. Dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dalam satu hadis yang semua kita sedia maklum dalam Riyadhus Shalihin, bagaimana Allah Ta'ala membuka pintu taubat kepada hamba dia. Hamba dia yang nak kembali kepada Allah. Sebab nikmat yang kebanyakannya kita ni kufur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Nikmat sehat, kita kadang-kadang ada ingat. Nikmat pitih banyak. Nikmat nega hutang banyak. Nikmat mendapat ni anak banyak. Nikmat isteri banyak. Nikmat kenderaan banyak, rumah banyak. Semua yang Allah Ta'ala beri ni kadang-kadang melalaikan kita. Nikmat yang Allah Ta'ala beri ni kadang-kadang kita jadi lalai. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit saja di kalangan hamba-Ku ni yang bersyukur. Sikit je yang bersyukur. Dapat utuh banyak, dapat duit banyak, dapat itu banyak, ini banyak, dapat sehat, berpanjangan pun kadang-kadang berasa kita jaga makan ni, berasa ke kita, aku sehat ni sebab aku jaga, mudah jaga. Dah ingat dah hak Tuhan beri tu, kau jaga tu saja sebab je, hak Tuhan beri tu kita kena bersyukur. Sebab itulah wa qalilum, dan sedikit saja min ibadiyasy syakur, di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sikit je. Hak banyaknya kalau sehat lupa Allah Ta'ala. Hak banyaknya kalau senang, kaya dan sebagainya, lupa pada Allah Ta'ala. Bukan tak ada, kau ingat ada, tapi sedikit berbanding dengan yang tak ingat. Jadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah. Nak suruh Allah Ta'ala terima kita, tapi dalam waktu yang sama kita buat maksiat. Dalam satu hadis yang lain, hadis tadi, Allah Ta'ala buka pintu taubat. Wahai hamba-Ku, dalam hadis kursi, Allah Ta'ala sebut, wahai hamba-Ku, jika sekiranya dosamu ni memenuhi langit dan bumi, fastaghfaruni, lepas tu meminta ampun dengan aku, ghafartu lak, nescaya aku akan ampun. Ini Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi dalam Riyadhus Shalihin. Bagaimana seorang hamba yang dosanya memenuhi langit dan bumi, tak boleh nak bayang lah. Kita ada harta tanah sikit pun rasa besar dah. Banyak mana tanahmu? Adalah 10 hektar. Banyaknya. Banyak mana tanahmu? Ada 100 hektar. Kita kata banyak. Allah Ta'ala kata dosamu ni kalau penuh langit dengan bumi, maksudnya hak mu belaka lah. Tak boleh nak banding dah dengan hektar dengan apa.
Fastaghfaruni aghfir lakum. Lepas tu meminta ampun dengan aku ampun. Nah, itu dia. Jadi istighfar, bertaubat kepada Allah menjadi satu syarat yang penting untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak jadi. Dosa buat juga. Dalam satu hadis yang lain, hak ni pun dalam Riyadhus Shalihin ada juga. Bagaimana Allah Taala sebut? Ada. Seorang hamba yang kusuk masai rambut dia, menadah tangan ke langit, ya Rab, ya Rab, ya Rab, minta doa. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minuman dia haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah Taala nak terima? Doa. Kita doa. Doa. Apa kali doa? Ada. Doa sama tapi tak terima. Tak boleh. Maka kena tengok diri kita lagu mana. Pakaian yang kita pakai hasil daripada mana? Makanan yang kita minum hasil daripada mana? Makanan yang kita makan hasil halal ke hasil haram? Minuman yang kita minum daripada mana hasil dia? Rokok hak kita hisap daripada mana? Rokok tu dah boleh dah, kita hisap dah boleh juga. Ada hasil daripada mana? Ada contoh nak kabarnya masuklah ke dalam tubuh kita ni. Dah. Kalau mari daripada hasil yang tidak baik, yang tidak molek, maka bagaimana Allah Ta'ala nak terima kita? Tadi kita cakap bab taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Tak? Sebab itulah doa, kita doa lama mana dah, Allah Ta'ala dah makbul. Macam hadis tadi. Pakaian pun tak tahu, mari hasil mana, pergi curi. Tak? Ambil di sidaya orang. Ada tu ama tubik nak akak, pakane dah lu aku tak ada ni. Pakane dah jubah aku tak ada ni. Ada pakane dah pakai pelekat aku tak ada ni. Ada. Rupanya orang ambil. Ada. Tak boleh. Walaupun kita niat tu nak ambil nak buat ibadat, tak boleh. Hak orang. Kita minta izin dengan tuan dia. Bila ada hak orang, kita kena minta izin dulu. Ada. Sebab itulah kalau kita ambil hak orang, kita kena pulang semula. Tak cukup dengan taubat. Sebab hak orang. Itu dia. Jadi kita kena bersih. Barulah Allah Ta'ala terima. Makan minum kita mesti hak halal. Makan comel dah, ayam sembelih molek dah, tapi curi hak orang tak molek juga. Itu dia. Jadi kita sebagai hamba kena sentiasa bertaubat kepada Allah, kerana dosa ni kita buat semua. Pagi, siang, pagi, petang, malam, siang kita buat sama. Tak so kira lah pergi-pergi pun. Termasuk cakap ni pun begitu juga. Kita buat sama, maka kita kena taubat sama. Bagaimana? Mengikut riwayat Sayyidina Umar ada tu. Iza amsayta fala tantasiris sabah wa iza asbahta fala tantasiris masa. Bila mung berada waktu petang, jangan tunggu sampai waktu pagi. Bila kita duduk waktu petang, jangan tunggu sampai waktu pagi. Kalau wa iza asbahta
fala tantaziril masa. Kalau mung duduk waktu pagi, jangan sampai tunggu petang. Maksud apa? Maksudnya kena bertaubat. Sebab kita ni celek mata buat dosa selalu. Tak? Tabiat kita gitu. Tak? Roliknya gitu. Tak kira lah. Macam-macam dosa ni boleh mari semua arah. Tak? Melalui mata, melalui telinga. Tak? Kita dengar orang duk ngepeng, ngopak, kita dengar juga. Tak? Melalui mata kita tengok benda-benda yang tidak perlu kita tengok. Aurat-aurat dan sebagainya. Melalui mulut mungkin kita pula cakap, menyebarkan fitnah. Benda yang tak buat kita kata orang buat. Benda yang tak patut kita beritahu, kita beritahu, kita pergi kebel. Itu juga dosa. Tangan pula ambil benda yang tak sepatut kita ambil. Kaki pula berjalan ke arah benda yang sepatut kita tak pergi. Tempat-tempat yang tidak baik, yang maksiat. Jadi kita sentiasa melakukan benda-benda yang mengundang dosa. Yang mana dosa itulah yang mengakibatkan terbantut segala macam yang kita minta Allah Ta'ala tak beri. Jadi pentingnya bertaubat kepada Allah. Jadi taubat ini kita kena sedar ada beberapa syarat. Antara lain kita menyedari kesalahan kita. Kita sedar. Yang jadi masalahnya kita ni, kita tak sedar kita salah. Banyak gitu tak? Kita tak berasa kita betul semua. Orang lain salah semua. Ada betul. Kita kena sedar bahawa kita ni kesalah. Bila kita sedar kita salah, kita berasa benda tu salah. Maka kita kena terus meninggalkan perbuatan tu. Allah bang. Syedana Muhammad Rasulullah. Allah. InsyaAllah. Dah.
haula. Oh. La ilaha illallah. Jadi kita sebagai hamba Allah kena bertaubat kepadanya, dan syarat taubat ni disebut bagaimana ada beberapa syarat. Antara lain kita kena sedar kesalahan yang kita buat. Baru kita kata, oh salah ni, tak betul ni. Ada. Lalu kita kena tinggal. Sedar, ada setengah orang ni sedar dia buat salah tu, tapi tak tinggal sekarang. Ada. Sebab benda yang salah ni kadang-kadang nikmat. Benda yang haram, yang Allah Ta'ala larang, kadang-kadang mari rasa sedap. Ada. Sedap. Sebab itulah dalam satu hadis bagaimana disebut, wa inna himallahi maharimuhu, sesungguhnya batasan Allah adalah setiap apa yang dia haram. Ada. Kalau istana dia ada pagar dia. Ada. Kem askar ada pagar. Rumah kita pun ada pagar juga. Ada. Kalau orang masuk pagar kita, kita boleh cah dia. Masuk nak istana tak boleh masuk. Mudah-mudah. Kena berdiri dia lah. Kem askar lagi lah. Ada. Satu peluru, satu musuh. Di pagar dia tulis tu. Ada. Masuk dah lalu. Ada. Jadi Allah Ta'ala ada hak dia. Wa inna himallahi maharimuh. Ingat bahawa batasan Allah, larangan Allah itu setiap apa yang dia haram. Ini yang aku haram, ini dia. Mu jangan buat. Maksudnya jangan langgar batasan tu. Sepadang dia tu. Jadi kita kena duduk dalam lingkungan. Bila kita nak mendekatkan diri pada Allah, kita kena duduk dalam lingkungan apa yang diredai oleh Allah, yang Allah Ta'ala suruh. Jadi dosa, kita sedar kita sebab dosa, kita meninggalkan dosa tersebut. Yang pertama, kita kena sedar dosa yang kita buat. Ada setengah orang yang dah sedar bahawa hak dia buat ni dosa. Makan harta anak yatim. Dah. Ambil apa ni sepadang orang, tanah contohnya dah. Dia dah sedar bahawa dosa. Setengah orang. Setengah orang dia tahu dah dosa. Orang beritahu dah ke dia baru bagian-bagian dosa. Dia tak tahu. Tak? Itu tak betul. Jadi orang yang benar-benar bertaubat, dia menyedari tentang kesalahan dia, dan yang keduanya dia meninggalkan perbuatan yang dosa itu, yang salah itu. Dan yang ketiga dia kena berazam betul-betul untuk tidak mengulangi kesalahan yang dia buat. Ada. Sebab setengah di kalangan kita sedar dosa, dan dia meninggali dosa tersebut, tapi buat pula. Ada. Banyak begitu. Sedar salah, lepas tu tinggal, tapi selang seminggu buat pula. Selang sebulan dah ingat dah, buat pula. Sedar dah, macam-macam dah ustaz dah mengajar dan sebagainya, tahu belaka kesalahan, tapi kadang-kadang tinggal, lepas tu buat pula. Ada. Itu tak betul. Jadi taubat hak lagu tu tak panggil taubat nasuha. Hak tu panggil taubat keluk-kelik. Taubat main-main. Jadi kalau taubat main-main ni bagaimana Allah Ta'ala nak terima kita? Itu terserah pada Allah Ta'ala lah. Kerana Allah Ta'ala yaghfiru liman yasha' wa yu'azzibu man yasha. Allah Ta'ala ini
Dia akan ampun siapa yang ia kendaki, dan Allah Ta'ala juga akan azab siapa yang ia kendaki. Jadi berasa cukup setakat tu malam-malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang disebutkan tadi memberi sedikit sebanyak pengajaran pada kita semua ataupun maklumat pada kita semua. Mudah-mudahan menjadi satu al-ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang memberi manfaat kepada kita semua, kepada saya sendiri, pada tuan-tuan semua. Moga-moga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali yang baik mari daripada Allah, yang kurang itu mari daripada kelemahan saya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.